kan. Kalau kita tengok dalam SKPM ni mostly dia sebut tentang apa cikgu? Boleh kata semua tu mesti dia sebut tentang data. Ya kan, merekod data, menganalisis data. Bolehlah tengok kat mana sekalipun, ya. Jadi dan akhirnya kita buat intervensi. Dia tak ada kata kita nak gunakan skor berkaitan dengan data. Bila data dah ada, kita proses. Bila dah proses, kita bentang, kita intervensi. Kita tak buat semua, ya. Kita fokus mana yang menjadi satu keutamaan kita. Pendekatan ini sangat-sangat minimum. Ya, tapi kalau kita dapat membuktikan bahawa aspek ini penting dan kita tunjukkan kepentingannya, okey, dia nampak sesuatu yang boleh bagi manfaat pada kita. Ya, kita lebih selesa. Kita boleh fokus satu-satu nanti. Kat sekolah Cikgu Midawati nanti apa cikgu mungkin nak fokus, kita boleh share. Cikgu Azrin apa nak boleh share. Ya, Cikgu Aisyah, Cikgu Sani, ya, Cikgu Razaiha, Cikgu Mazi, apa yang kita nak fokuskan. Kita boleh share hari ini. Ya, apa yang kita nak, apa yang mungkin bagi cikgu yang rasanya agak sukar sikit. Ya, yang boleh kita bincang hari ini sama-sama sebab skop kita hari ini. Atau kemudian yang kedua pula, memang sampai 11.30, tapi kalau ada kepentingan saya saja susun 11.30 sebab hari ini saya tahu hari Sabtu banyak urusan cikgu lah, ya. Tapi saya hari ini memang saya tak ke mana. Kalau nak stay online pun tak apa, kalau ada satu nak bincang dan sebagainya, it's okay, ya. Tak ada frame time lah untuk ni, ya. Okay. Dekat tentang analisis data ni kan, apa yang kita nak sama-sama kongsi hari ni, kita boleh kembangkan. Misalnya kita nak tengok tentang apa? Kita nak tengok pentaksiran bilik darjah. Banyak kita boleh tengok dalam pentaksiran bilik darjah tu lah. Kalau sekolah rendah mungkin kita nak tengok apa pattern tahun 5 sekarang ni. Tahun 6 okey lah kita nak lepaskan dia. Tapi mungkin juga kita boleh tengok analysekan data dia kan. Tahun 6 ni tentang TP1, TP2. Kita tak baca TP1, TP2 berapa orang cikgu. Itu the basics analysis lah. The basic kata-kata dalam analisis dia kata tu cuma analisis peringkat bawah je lah, berapa peratus dapat TP5, TP6, berapa peratus TP3, ada tak lagi TP2. Itu apa tu analisis yang paling simple sekali lah. Tapi mungkin kita nak tengok juga kan antara subjek. Kita nak tengok, mungkin juga kita nak tengok juga pelajar-pelajar tadi, tendensi pelajar tu tak kat mana, subjek mana yang dikritikal. Ya, tamu-tamu sekolah rendah kita tak ada kan peperiksaan awam sekarang ni, buat sementara ni. Dan juga untuk tahun 5 yang akan kita jumpa tahun depan tu, at least kita dah ada TOV kita lah. Macam kita nak pergi ke Kinabatangan lah kan, sampai di Kinabatangan nak pergi SK Bukit Garam. So kita tengok apa, okey kita tengok Waze, saya tengok Waze dulu ataupun tengok map dulu kan. So daripada map tu kita nak baca daripada mana? Daripada tempat kita berada sekarang. Dalam kereta yang saya ada sekarang ni nak pergi SK Bukit Garam. So kita ada Waze kita daripada point kita tu, tahu mana nak tuju, mana jalan kita. So sama jugalah dengan bila kita nak buat analisis ni, kita tahu sekarang kita ada kat mana. Ya, supaya nanti kita tahu jalan mana kita nak ikut, akhirnya sampai ke sekolah SK Bukit Garam. Itu analogi yang kita boleh buat lah, tuan-tuan ya, analisis ni. Okey. Saya suka ambil yang ini tuan-tuan ya. Saya suka ambil apa yang disebut oleh Killian dalam buku dia ni lah. Saya ada baca juga buku dia ni. Dia cerita tentang how to improve school. Dia kata macam mana kita nak improvekan sekolah kita ni. Bila kita cakap tentang data tuan-tuan, tak ada cerita lain kan? Tak ada cerita lain. Ini je. Data. Data is everywhere. Mana-mana. Apa aspek sekalipun. Dan saya siapkan terus dengan PowerPoint je. Supaya dia senang untuk untuk dibentangkan peringkat jabatan. So di peringkat sekolah pun kita tak ada masalah. On the spot kalau guru besar kata, pengetua kata kita nak tengoklah tentang pencapaian pentaksiran bilik darjah. Kita nak tengok pencapaian tentang pencerapan on the spot. Ya, sebab kaedah yang kita gunakan ini kaedah yang very simple. Ya. Okey, kita tunjuk. Saya kata kita ada masa lebih kurang sebulan lagi. Sebab PJSK ditutup direct tarikh itu pada bulan Januari. Kita tengok sekarang ni kita kata siapa dia markah yang bawah daripada 64. Sebab 64 adalah dia kita boleh improvekan pencapaian dia. Kalau kita tak ada data ni, kita dapat data yang dah di-compile macam tu, kita tak crunch data ni, kita tak pecahkan data ni, memanglah ada markah yang 50, tapi siapa dia? Kat mana yang menyebabkan dia dapat 50 tu? Killian kata, dia kata kita kena identify untuk selesaikan masalah ni.
Itu tujuan kita. Sama juga yang kita nak bincang hari ni. So dia kata data ni macam fuel lah, bahan api nak gerakkan. Nazir selalu guna perkataan ni sekarang ni. Dia kata data ini fuel lah sebagai bahan api nak membakar kita untuk gerakkan kita. Untuk reform kat mana tempat yang kita rasa ada isu yang boleh kita perbaiki. Saya sikit je tuan-tuan yang ini intro je, nanti kita terus pada hands-on. Okey, ini satu contoh lah. Saya ambil co-curriculum tapi hari ni kita fokus yang lain. Contoh ini adalah co-curriculum ya. Kalau kita tengok, ini adalah dapatan yang terkini pada satu sekolah. This is the real data. Ya, ada panitia. Ini adalah ini bukan panitia. Ini panitia tuan-tuan, ni bukan kelab persatuan ni, ini panitia. Panitia yang kita tengok. Kita tengok tentang aspek-aspek yang kita ada. Bahasa Arab sampailah apa yang kita ada. Ini kita boleh bentangkan ni. Dalam mesyuarat penolong kanan penolong kanan kurikulum boleh fokus kat sini. Tapi kita jangan tunjuk yang ini bentuk macam dalam slide ni dalam mesyuarat. Orang tak faham, orang tak detect apa sebenarnya yang kita nak fokus. Sebab salah satu daripada analisis ni, tuan-tuan kan, cikgu-cikgu kan, salah satu kunci untuk analisis ni dia mesti simple. Mesti simple. Supaya orang tengok aja, orang dah tahu dah. Dia tengok bab tinggi rendah, oh dia kata BM ni, kita tengok program untuk guru ni rendah ni. Kita tengok biologi ni, program 3122 ni, dia program untuk peningkatan profesional guru ni rendah, 81 je. Kita tengok yang lain, okey, bahasa Inggeris banyak program guru ni, 95. Tapi kalau kita tunjuk macam ni kan dekat skrin, orang susah nak detect. Apalagi kalau crowd kita besar kan, ramai, tulisan pula kecil-kecil macam ni, orang tak fokus. Tapi kalau kita dapat bentuk satu analyze, tunjukkan dalam bentuk-bentuk yang mudah difahami, secara visual yang mudah difahami, orang akan tertarik. Mudah tertarik dengan data kita. Saya dengar satu ceramah, dia kata satu bahan ni kan, satu data ni, satu persembahan ni. Dia kata macam ni je. Kalau kita buat presentation, kita siapkan slide presentation, kita bentang. Ada 3 elemen yang kita kena ada lah. Saya cross dulu nanti kita pergi pada data. 3 elemen yang kita ada. Pertama, slide. Slide ni bukan untuk kita. Slide ni untuk audience kita. Dia untuk audience kita. Jadi dia nak tengok simple. Tapi ada yang kedua. Kedua kita kena ada, notlah kita ada nota. Supaya nanti kita boleh elaborate. Satu bentuk yang simple macam ni je, kita boleh cakap mungkin sampai 2 jam kita boleh cakap. Sebab kat situ. Okay, yang kedua kita ada note kita. Yang ketiga mungkin kita ada satu lagi handout yang detail. Macam ni boleh tunjuk dan detail. Kalau kita tengok, saya suka tengok slide yang daripada beberapa CEO yang bentangkan lah kan. Kalau kita tengok misalnya banyaklah kalau kita nak tulis banyak. Kadang-kadang simple je, 3 baris saja. Sebab tapi bila 3 baris tu kita excited, kita nak tahu. Okay, ada 3 perkara. Yang kedua dia kata slide ni senang je. Dia kata kalau satu slide ni, katalah hari ni kita nak buat persembahan, okey kita dah bentang. Lepas tu kita bagi kat orang. Orang nak, dia kata saya nak slide lah, saya nak bentang dalam syurat saya. Kita bagi slide tu. Kita kalau bagi slide tu, orang tu takkan dapat sama dengan apa yang kita sampaikan. Sebab kita dah study yang tu. Kita dah tengok yang detail macam tu. Okey, tuan-tuan. Kenapa buat data? Ini, kemudian kita nak tengok indeks pula. Kemudian kita nak tengok tukarkan macam mana huruf besar pada huruf kecil. Nanti saya bagi sikit. Sambil-sambil tuan-tuan saya bagi tips sikit-sikit lah. Macam mana kita nak mudahkan urusan-urusan kita supaya kerja kita nampak smart, ratur, kemas. Tuan perasan tak? Kadang-kadang bila kita minta orang isi dalam Google Form, ada masuk huruf kecil, ada huruf besar kan? Kadang-kadang arahan tu dia ada tu, sila type dalam huruf besar. Tak payah. Dalam Excel kita boleh tukar walaupun ada berpuluh ribu huruf besar dan huruf kecil tu. Katalah dia buat ada orang huruf besar, ada orang huruf kecil, ada orang kat pangkal dia huruf besar, kat tengah dia huruf kecil. Kita nak standardize kan. Berapa ribu data sekali. So raw data kita cantik je. Sambil itu kita bagi nanti. Tolong ingat saya kalau saya lupa yang tu. Okey, jadi sebab tu kita guna 2. Yang ketiga, yang ketiga tuan-tuan. Tapi dia SPSS ni sangat power lah. Sangat power. Dia boleh main dengan data besar. Tapi waktu itu, Excel belum lagi ada kemudahan-kemudahan kekuatan yang seperti ada sekarang ni. Tapi dengan adanya sekarang ni, saya rasa dia dah dapat boleh bagi apa yang SPSS boleh bagi. Dan SPSS pula kita kena cari tempat lain, kita kena install. Jadi ambil masa ataupun nanti terpaksa kita cari skill baru nanti.
Okey tuan-tuan, okey, saya terus pergi kepada portal dulu, ya. Kita hari ini first job kita adalah untuk untuk kita nak extract data daripada portal kita, ya, pada portal kita. Saya tunjukkan dulu data ni. Yang saya bagi pada cikgu tu, file Excel yang saya bagi pada cikgu tu adalah satu real data. Cuma saya tukar nama je. Itu real data tu satu sekolah. Boleh kalau ada masalah. Sebab kalau yang itu kalau kita tak selesai tuan-tuan, yang lain-lain kita tak dapat selesai. Sebab nak follow. YM yang satu bila kita import daripada portal tu kan kita nak bersihkan data masih lagi terkia-kia lah. Okey. Yang Hari kedua ni kita nak gabung kita nak gabung dia kan. Contoh PJSK dan SKPMG tu kita nak gabung dia dalam satu dalam satu Excel lah. Okey. Itu yang masalah dia lah. Okey, kita Masih selesaikan blur lagi lah. Okey, kita fokus yang itu. Kita nak bersih terima data. kasih. Okey, nanti kita nak bersihkan data nanti, kita tunjuk. First kita nak extract data. Lepas extract data tu kita nak bersih. Nak bersih ni tuan-tuan ada trik dia ni, ya. Kita kalau buat manual nanti sepatutnya kerja yang selesai dalam 5 minit, dia akan jadi 1 hari. Sebab data kalau kita tengok dalam standard 4 tu kan dia data tu dia besar kan, data tu kan. Dia bercampur-campur tu. Bulan Januari tu pun masih ada lagi. Jadi kita nak sorting tu macam Cikgu Noriman ada tadi, nak bersihkan data tu nanti dia agak susah sikit kan. Jadi kalau kita pergi kepada kaedah nanti trik dia tu, Cikgu Nazrin boleh tak? Portal tu kita nak tarik bawa dalam apa ni? Nak bawa dalam Excel. Boleh cikgu? Okey, so yang tu kena tarik daripada ni lah, SKPMG standard 4 lah. Betul. Cikgu boleh buat. Okey. Okey, sekarang ni cikgu buka dalam komputer masing-masing. Buka pada file Excel kita tu. Kalau kita tengok, saya tunjukkan dulu. Saya share screen ya. Semua okey? Okey, jelas. Buka ya. Okey. Kat bawah tu cikgu dia ada row kan, row 1, row 2, row 3. Cikgu buka pada row 1 yang warna merah. Sama ni cikgu, ya. Sebab asas saya kata hari tu macam mana kita nak bersihkan data. Boleh saya sambung? Ready semua? Dah buka ya? Boleh. Okey, alright. Ini adalah data yang kita import daripada raw data daripada portal. Bila kita import data daripada portal, ini yang berlaku. Ya. Ini tak adalah sebenarnya ni saya tunjuk. Dia ada apa cikgu? Maklumat ni. Ada nama, ada bilangan, ada nama dan option. Dia gabungkan nama dan option. Okey, mungkin bagi cikgu Sani dia nak asingkan ni antara dia nak tengok apa option yang dia ada kat sekolah. Kita nak tengok yang kedua, kita nak tengok pattern adakah cikgu yang kita observe itu dia mengajar dalam subjek option dia tu. Itu mungkin kita nak tengok. Tapi data ni dia duduk, maklumat dia duduk dalam satu field yang sama, satu row yang sama. Data yang kat sini bulan Ogos ni yang akan kita gunakan nanti ini. Nanti kalau bulan yang 2 bulan tu nanti kita buat cara lain pula. Tapi ilmunya sama. Okay, kita nak ambil yang bulan Ogos yang ini. Kan? Kat sini nanti yang kita nak isi maklumat yang ini. Yang ini. Ogos yang lain tak payah. Ya? Yang kat sini kita nak isi. Saya tandakan kuning ni, cikgu tak payah tanda kuning lah. Saya nak tentukan kat mana saya nak masuk. Tapi kadang-kadang ada orang kata takut kau keliru, dia tanda dululah. Boleh. Ya? Cara yang paling senang. Supaya nanti kita nak tarik data, kita tahu mana nak tuju data kita ni. Cikgu buat kat situ. Ini tempat-tempat yang kita nak ambil kira. Sebab ini aja data yang ada. Lain-lain ni kita nak buang ni. Januari ni nak buang. Boleh tak nak buang satu-satu? Boleh, tapi payah ni macam mana nak buang. Maklumat ni ada, dia bercampur kan. So macam ni, cara je cikgu. Cikgu ambil nama pengajian ni, cikgu bawa pada row bulan Ogos. Cikgu ambil nama dia ni, bawa pada bulan Ogos. Ambil sukan juga bawa pada bulan Ogos.
Cikgu ambil nama ni bawa pada bulan Ogos. Maksudnya apa? Kita nak gunakan untuk bulan Ogos saja. Kenapa saya tandakan kuning nanti? Tadi supaya saya senang nak ambil terus masuk ni. Takut kita tersilap baris. Okey, cikgu buat sekarang. Pindahkan. Pastikan berada dalam row Ogos dan Ogos saja. So, cikgu tariklah. Bawa pada Ogos, Zaidi, pada Ogos. Cikgu tarik dulu. Sebab bila kita praktis yang macam ni, sebab tu hands-on ni lebih baik cikgu ya. Bila praktis macam ni, kita lebih mudah. Kat sini, kita tarik mana? Kita tarik. Ni tak ada option ya. Oh, tak ada option. Tak ada option ya. Sekejap. Tak ada option. Okey. Itu cara tarik dia lah cikgu. Ya? Pindahkan cara tarik dia lah. Minta maaf ni, option ni saya dah buang pula. Itu cara. Cikgu tak apa. Cikgu buat 3 tu dulu. Buat 3 ni dulu. Sebab lepas ni saya nak gunakan raw tu. Sebab kaedah dia lain-lain sama. Cikgu buat dulu. Kalau pindahkan, minta maaf yang bawah ni tak ada option. Sebab saya dah terdelete yang tu. Tapi tak apa, saya dah backup. Boleh Setakat ni boleh Cikgu buat sampai nombor 5 je. Sampai Ainur aja. YM macam mana nak drag tu YM Okey, cara drag. Cara drag dia macam ni. Katalah dia kat sini kan. Cara nak drag. Okey, cara drag dia cikgu pergi kat pengajian Islam ni. Cikgu pergi pada sisi dia ni. Nampak? Kalau kita pergi kepada ni, kalau kita pergi kepada yang tengah ni, nampak palang dia tu kan warna putih Cikgu Nuriman kan? Dia besar warna putih tengah kan? Cikgu pergi yang kat border dia ni. Dia tukar jadi tu. Anak panah yang kecil ni. Bila anak panah yang kecil ni, masa tu dia makna dia benarkan untuk kita pindah data. Ambilnya kat sini tak boleh pindah ni. Cikgu pergi kat sini, pindah, bawa. Okey, dapat dah. Dapat okey. Pastikan dia 2 fungsi lah. Satu lagi cikgu kan kadang-kadang nama macam ni cikgu perasan tak nampak kan? Sekat jalan je nampak, tak habis nama dia. Kita pun tak tahu Afiqah Zahirah mana satu. Satu trik yang saya terbagi, bukan trik lah. Yang kita gunakan, kita nak dia jadi ke bawah. Macam mana cikgu? Cikgu klik aja dekat atas kali ni, dekat B ni. Cikgu pergi pada wrap text. Wrap text ni dia akan fleksibel. Pergi kat sini, dia pergi kat sini lah. Dia sampai bawah ni. Dia fleksibel. Itu satu cara lah. Okey, nampak kan? Sambil-sambil tu saya bagi trik juga cikgu sebelum kita pergi yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita ada muncul macam mana cikgu? Dia muncul katakan nama dia semua huruf kecil. Katakan Ali bin Ahmad. Contoh saya buat ni dulu cikgu, saya kacau program ni tapi tak apa, nanti kita akan pergi pada row 2. Kadang dia tulis Ali katakan Daud bin Muhammad. Dan yang ketiga pula dia campur pula Zamri bin Aziz. Kan data kita nampak tak cantik kan? Nampak tak cantik. Yang ni besar, ini kecil, ini besar, kecil. Jadi bila kita nak present, nak print tak cantik nampak. Kalau Word ada cara dia, kalau Excel pun ada cara. Tapi cara yang paling cepat adalah dalam Excel. Okey. Saya bagi sikit cikgu Mungkin cikgu dah tahu lah ni. Macam mana kita nak standardize kan? Kalau kita nak tukar cikgu Ali bin Ahmad ni, huruf depan dia semua huruf kecil, atau semua nak jadi huruf besar, standard kan? Boleh. Cikgu pergi dekat sini, cari tempat kosong ni, cikgu type sama dengan, cikgu type perkataan proper. Proper. Perkataan proper. Cikgu klik pada perkataan ni, cikgu type dulu proper. Cikgu boleh buat lah. Tak apa, cikgu kacau file ni, tak apa. Nanti kita akan gunakan file raw 2. Cikgu pergi pada type proper, cikgu klik pada perkataan proper ni. Double klik. Proper. Kemudian cikgu klik pada nama Ali. Lepas tu cikgu enter. Nampak Ali bin Ahmad. Nak standardkan sama semua, cikgu tarik je bawah. Semua Zamri bin Aziz. Sama kan? Ini satu cara lah.
Kita nak semua huruf besar. Semua dalam keadaan macam tu. Nak tukar semua huruf, boleh tak? Cikgu cuba dulu. Sebab nanti mungkin cikgu nak cantikkan data cikgu kan. Cikgu nak buat macam tu. Standardize. Sebab data datang macam-macam. Tambah dalam Google Sheet ni kan, Google Form ni kan, datang macam-macam. Boleh? Cikgu Nuriman boleh tak? Okey juga. Perlahan lah. Boleh mungkin ada yang rakan-rakan kita dah tahu tu, tapi tak apalah. Kita share juga lagi Tapi tiba-tiba semua nak huruf besar pula. Sama juga. Kita pergi kat sini, kita tukar formula balik. Kita buang. Buang kat sini. Tukar sini. Cikgu tulis apa. Nampak je bawah ni je nampak perkataan apa. Klik je macam tadi. Double klik kat apa ni. Klik dekat nama orang tu. Cikgu type enter. Cikgu tarik ke bawah. Semua huruf besar. Okey, ni caralah. Cepat kan? Kadang-kadang data tu macam-macam, bercampur-campur kan dia punya tu. Dan Excel ni pula cikgu, kalau kita tengok nantilah, kita ada masa nanti kita share juga. Kita boleh pecahkan dia A satu kolom, B satu kolom, C satu kolom, kita pecah. Tak payah type satu. Macam kita type borang kan? Dalam borang tu nama kan, nombor kad pengenalan tu, kolom-kolom pun boleh buat. Macam-macam Excel ni. Ya? Apa je semua boleh buat. Terus, yang ini ada bulan, yang ni lain-lain. Ini kalau saya nak sort by bulan. Kalau saya nak sort by katakan value dia katakan sort by apa, saya nak by taraf pun boleh. Dia keluar yang ni. Pun boleh. Kalau taraf lagi senang. Okey, saya tugaskan cikgu sekarang ni sort by taraf. Cikgu buat sekarang. Sort by taraf. Ingat kita macam mana nak sort, pergi semula balik. Pergi pada data. Ni, pergi pada data. Dan pada data, kita klik data ni. Cikgu pilih pergi pada sort. Yang ada sort ni. Pergi sort kat sini, cikgu klik kat sini. Cikgu pilih taraf. Kenapa cikgu? Sebab taraf ni ada maklumat dalam tu. Lepas tekan OK. Boleh setakat ni? Cikgu Sani okey, Cikgu Sani? Okey. Alright. Lepas ni senang tak kita nak buang? Senang tak kita nak buang? Cikgu Nuriman, nampak senang tak nak buang? Senang je kan? Sebab dia dah pisahkan. Jadi yang atas ni cikgu daripada row 38 ni sampai bawah ni, cikgu kliklah sampai sini. Cikgu klik kanan, cikgu delete. Okey, dah ada data kita. Dah boleh proses dah. Dia macam ni. Kalau tak dia macam ni. Pindah aja dia jadi huruf apa tu yang besar macam ni. Yang ni. Okey, pergi pada G ni. Sempadan dia ni, F ni G, cikgu double klik. Dia akan tarik lah. Nampak lah. Okey. Boleh? Okey, sekarang kita nak jadikan titik perpuluhan dia sama. Minta tolong siapa? Hello? Aku balik tak habis dah. Pak Bek ambil balik lah. Cikgu Ruaiza minta ni off sekejap mic tu. Okey, sekarang kita nak tukar titik perpuluhan dia menjadi standard. Sama juga. Cikgu klik pada 411 yang bawah ni, dia dekat 8.7. Mana Mama habiskan ini? Kakak tak lagi kata? Cikgu Ruhaiza, minta turn off mic Cikgu Ruhaiza. Okey, terima kasih. Okey, pergi kat sini 4.87, cikgu tarik sampai dekat ni, 87.02. Cikgu tarik. Cikgu klik, lepas tu cikgu tarik, jangan lepas. Tarik sampai bawah. Sampai 9276. Lepas. Dia jadi blur kat situ. Boleh? Boleh seterusnya? Tak boleh cikgu beritahu Nanti saya dah nanti okey. Bila dah blur tu cikgu pergi kat mana-mana tengah, cikgu klik sebelah kanan mouse. Okey, sebelah kanan mouse. Tujuan kita apa ni? Nak jadi titik perpuluhan sama je semua. Kanan mouse cikgu pergi pada format cell.
Cikgu boleh catat sikit lah. Dalam buku tu ada cikgu, dalam buku yang cikgu beli tu. Pergi pada format cell, klik pada format cell. Okey, dia keluar yang bentuk macam ni. Bentuk yang macam ni, pull down menu ni, cikgu pilih pada number. Pada number ni. Ini, number ni kan, cikgu klik pada number ni. Nampak decimal place. Kalau cikgu letak 3 lah titik perpuluhan. Macam sampel ni. Ni sampel atas ni. Kalau pergi 1 titik perpuluhan 1 lah. Kalau tak ada titik perpuluhan ni lah. Kalau tak ada titik perpuluhan, tengok apa jadi. Nampak semua number macam tu kan. Okey, balik pada sini. Bagi number. Cikgu decimal ni cikgu pilihkan 2 titik perpuluhan. Nampak? Contoh. Ni banyak gunanya nanti ni cikgu. Kalau kita nak gunakan dalam ni, mungkin kelas nanti saya akan tunjukkan apa gunanya nanti. Cikgu tekan okey. Nak tengahkan tekan senyap lebih cantik. Cikgu nampak? Lebih kemas kan? Banding dengan yang tadi. Titik perpuluhan kita semua sama je. Alright. Cikgu save sekarang. Data. Okey. Dah selesai. Ini dah row ni yang dah ada ni, cikgu nak tengok apa pun semua boleh dah ni. Sebab dia dah menepati syarat. Menepati syarat dia apa? Tak ada tempat kosong. Syarat kedua dia apa? Satu field ni, satu maklumat aja. Satu maklumat aja kat sini. Ini tingkatannya, kelas dia tahap. Okey, settle. Okey. Saya bagi cikgu, tak apa cikgu, kelas hari ni santai je. Cikgu saya bagi dalam 3 minit. Kalau cikgu nak apa sikit, nak hilang stres sikit, nak duduk legus pinggang sekejap. Okey, cikgu boleh ni. 3 minit cikgu. 3 minit lagi kita sambung balik. Saya nak buat kelas hari ni relax saja. Ingat dia, kalau macam ni ingat nampak kan yang Syarifuddin sambil-sambil tu Nampak kan? Tak nampak tadi kita nak buat macam mana? Ada 2 cara. Satu kita double klik boleh. Satu cara kita buat macam mana? Kita buat wrap text. Ke bawah pun boleh. Besok flight ke sana. Tak pergi sama? Tidaklah. Assalamualaikum YM. Salam. Ya, Cikgu Azrin. Nanti YM akan tunjukkan yang daripada SKPMG tu nak pindah ke Excel tu kan? Pindah. Saya tunjuk depannya nanti. Tadi saya buka dah boleh dah. Dah boleh dah Tadi dia jam sekejap kan? Betul. Tadi dia jam sekejap. Depan ni saya tunjukkan nanti sebelum kita kelas. Cikgu Azrin sekolah mana Saya SK Batu Laut kat Banting. Oh, ni orang kuat Cikgu Sofian ni. Ya. Kuala Langat. Kuala Langat. Dah Okey, kita nak tengok option yang macam mana cikgu? Ambil pada option, tarik bawah pada, letak bawah pada nama. Dia dah ada nama option. Kan ada nama Afikah, ada option. Tapi mengganggu tak? Ada gangguan ni sebab 2 kali pula nama, ada pula tanda ni. Sebab cikgu, sebab apa? Kita anggap kita suruh dia masuk total ni. Cara untuk buang ni. Cara untuk buang ni, cikgu pergi pada design. Pergi pada design. Yang ni. Apa matlamat ni hari ni? Sekarang ni, saya nak buang yang ni. Ni, Afikah 2 kali ni saya nak jadikan sekali je. Dia tak boleh delete cikgu. Cikgu pada present, cikgu klik pada subtotal. Subtotal yang ni. Cikgu tekan do not show. Dah tinggal 1 kan? Dah tinggal 1 tak buang. Tapi ada gangguan lagi tak? Ada gangguan tanda tolak ni. Nak buang macam mana? Cikgu klik pada analyze. Boleh Cikgu klik pada analyze. Cikgu nampak tambah dan tolak. Cikgu klik je. Dah buang. Di bawah rows. Dia bukan di tempat value. Pastikan di bawah rows. Semula. Option ni tarik bawah pada rows. Pada rows ni. Okey, kalau Cikgu Noriman tadi, in case Cikgu Noriman, okey bagus ni, dia silap ni.
Nak selesaikan, okey. Dah boleh tak? Okey tak? Lagi option tu bawah nama. Macam mana nak buat kalau kes macam tu? Saya faham Cikgu Nuriman dia duduk option ni di bawah ni. Okey, nak betulkan cikgu pergi pada design, pergi pada report layout. Boleh? Design, report layout, cikgu pergi pada tubular. Boleh? Design, layout. Kalau compact dia akan jadi macam ni. Yang ni Cikgu Nuriman punya dapat tadi. Betul kan Cikgu Nuriman kan? Ya, betul. Bagus. Terima kasih Cikgu Nuriman. Sebab kadang-kadang tu komputer ni setting dia ada macam-macam. Tapi jangan risau. Ya, kita pergi pada design, pergi layout, ambil pada tubular. Cara nak buang. Okey, dapat dah YM. Alright. Okey, terima kasih. Okey, nak buang balik macam mana tadi Cikgu? Kita pada analyze, kita buang. Dah bersih data kita. Ini yang kita buat tadi kan? Sekarang kita nak tengok apa? Saya Ketua Penatian Bahasa Melayu, saya nak bentangkan data pencerapan Bahasa Melayu. Saya ambil kat mana? Mata pelajaran yang dicerap. Sebab mata pelajaran kita banyak kan? Kalau kita tengok subjek ni macam-macam ni. Okey, kita nak tapis. Ambil mata pelajaran yang dicerap, cikgu bawa pada filter. Boleh setakat ni? Okey, nampak? Yang saya tunjuk kat sini mata pelajaran yang dicerap, all. All ni maksud dia apa? Semua subjek. Yang ni kita nak pilih nanti, nak filter yang ni. Dah sampai sini belum? Dah ya, senang je dengar. Tarik bahasa. Okey, YM. Boleh okey. Kat sini lah kita pilih subjek. Cikgu klik dia pada pull down ni, anak panah yang ke bawah ni, cikgu pilih subjek. Bila kita klik, dia akan keluar all. Cikgu tekan pada ni, pada tanda simbol dalam kotak ni, cikgu pilih aja bahasa. Select ni. Pilih bahasa je. Saya ulang balik. Klik pada sini, klik pada all, ataupun kat sini, klik pada all, pilih bahasa. Lepas tu tekan ni, all. Inilah cikgu bahasa je. Ataupun data tertentu saja yang boleh ditunjukkan dalam macam tu. Contoh macam ni. Kalau dia menunjukkan jumlah satu item, kita tak boleh gunakan garisan. Contoh macam mana? Kita nak tunjukkan berapa orang A, berapa orang B. Lepas tu kita guna graf garisan. Ini salah ni. Segi tipografi dia, dari segi kartografi dia tu dia salah. Ya, sebab line cikgu, graf line dia menunjukkan sesuatu unsur yang berterusan. Cikgu perasan tak? Kalau kita tengok meteorologi keluarkan graf berkaitan dengan hujan dengan suhu kan? Hujan dia buat dalam bentuk bar. Suhu buat dalam bentuk garisan ke atas. Dia bukan saja-saja buat garisan dengan bar. Boleh tak dia tukar? Hujan tukarkan jadi garisan, suhu jadikan dia bar. Dari segi kartografinya dia tak boleh. Dia salah. Sebab dia ada prinsip. Prinsipnya apa? Kalau dalam statistik ni dia kata, kalau garisan, dia mesti menunjukkan unsur yang berterusan. Suhu dia berterusan tak cikgu? Berterusan kan? Ada tak waktu tertentu yang kita tak ada suhu? Pasti ada. Sepanjang masa ada je suhu, tinggi rendah. Tapi hujan ada tak waktu tertentu yang dia tak hujan? Ada. Misalnya, Cikgu Ching kata tadi dekat dekat sekolah dia hujan. Tapi mungkin malam nanti tak hujan. Dia tidak berterusan. Tidak berterusan ini kita buat dalam bentuk bar. Bar tak kisah. Boleh bar ataupun boleh kolom. Boleh. Kemudian untuk bar dan kolom ni juga kita kena pilih juga. Kalau unsur dia banyak cikgu pilih yang bentuk bar ke bawah tu. Sebab ke bawah senang nak tengok pada ke kanan ke kiri. Okey, jadi tak simply tukar-tukar bentuk bar ni. Kadang-kadang orang bentang main belasah je cikgu kan. Main buat ikut dan je. Tak boleh. Okey, jadi baik dan cemerlang ni kita boleh buat dalam bentuk. Kalau pie ni cikgu, dia tunjuk dalam bentuk percentage. Dalam bentuk percentage. Jadi kita boleh bentanglah data yang macam ni. Saya ambil 2 je dulu. Boleh cikgu, saya drag sampai ke 12 boleh Okey, sekarang ni kalau kita nak buat, kita ambil mudah je kolom. Kita ambillah kolom ni paling mudah. Paling simple. Kita pilih kolom, kita tekan kolom ni, kita tekan OK. Buatlah kolom.
apa, smart data. Cuma mungkin nanti kita nak tengok berapa orang yang terbaik cikgu Sani. Cikgu Sani jangan lupa nanti lah bentang kalau mesyuarat dengan PTB, panggil mesyuarat dengan bentang bentuk-bentuk yang macam ni. Datang lah, boleh tunjuk dalam mesyuarat sekolah, bentang dan macam. Tahniah. Teruskan. Okey, ni dah dapat kan? Kalau nak tukar boleh tak design? Boleh. Cikgu klik je design, pilih aja ikut apa yang kita suka. Komputer bagi kita macam-macam pilihan. Canggih data kita bukan kita buat, kita konsep. Kita suruh je komputer buat. Boleh. Nak ubah boleh tak? Tiba-tiba kita nak percentage, kita tak tengok, dia nak tengok ratio dia kata. Okey, change je. Data type balik, cikgu pilih apa? Pi. Saya nak cikgu pilih pi. Dia keluarlah bentuk pi. Pindah dalam PowerPoint. Pindah dan figure dia kan? PowerPoint. Pindah PowerPoint. Cikgu boleh ambil ni, klik di sini, copy ni, cikgu boleh pergi kat mana? Cikgu boleh pergi, saya tunjuk dulu minggu depan kita buat yang ni. Kita pergi kita pergi ke sini. Ambil satu contoh, saya tunjuk contoh dulu kita boleh new slide, blank slide. Okey, kita boleh paste. Ni ada data kita. Boleh bentang dalam mesyuarat. Okey, ini tentang kita boleh tukar, boleh pindah-pindah lagi. Nak tukar color pun boleh, klik je ni tukar color. Itu kita belajar minggu depan. Kita balik pada sini balik tadi.